Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak masuk dulu part 2 dalam kita punya quadratic equation. Kita masih lagi quadratic equation tau. Kita belum lagi quadratic function. Nanti kita akan masuk untuk part 3 quadratic function. Ingat balik cikgu cakap, kalau syllabus KBSM dia pecahkan satu topik untuk quadratic equation dan satu lagi topik chapter 3 dia akan ajar berkaitan dengan quadratic function, how to sketch a graph. Nanti kamu akan tengok. Tapi untuk KSSM ni dia dah gabungkan semua. Tapi dia dah buang lah mana yang tak perlu. So jangan kata dia semakin burden. Tak ada. Dia sebenarnya semakin mudah. Dan kita boleh predict soalan-soalan dia. Soalan ini satu nak cakap, soalan SPM memang orang cakap glamour. Glamour kan. Memang top soalan ni. Memang ada dekat paper 1. Memang setiap kali paper 1 memang ada. Dan juga paper 2 ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So kena faham yang ini. So sekarang kita nak belajar. Tak nak buang masa. Kita nak belajar berkaitan dengan type of roots. Type of roots of the quadratic equation. Dia ada berapa? Dia ada 3. 1, 2, 3. Tolong dengar elok-elok apa yang cikgu nak sampaikan dekat sini. Dia panggil, yang first kali dia panggil, ataupun dia panggil discriminant. Discriminant ataupun dia ada juga bahasa lain dia disebut nature. Nature of root. Tak apa, kamu nampak je discriminant sebenarnya dia adalah type of root. Boleh. So dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah yang ini. Cuba tengok yang cikgu highlight. Yang pertama, fokus. Kita fokus sikit sahaja. Equation has 2 different root. Okey, ataupun nama lain dia kata 2 distinct root. Cikgu bagi yang kemungkinan dia akan sebut dalam soalan. Distinct. Nanti cikgu akan bagi tahu maksud dia macam mana. Okey, yang kedua pula apa? The equation has 2 equal root. Ataupun dia ada root yang samalah, ayat-ayat yang lebih kurang sahaja dengan itu. So sekarang ni kita pergi yang ketiga, the equation has no real root. Okey, tak faham kan? Okey, sekarang cikgu nak bagi kamu faham dan tolong fokus betul-betul apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, nombor 1. Apa maksud dekat situ? Sekarang topik apa yang kita belajar dekat sini? Kuadratik cikgu. Kuadratik bentuk macam mana? Dia ada kemungkinan senyum dan kemungkinan sedih. Betul? Betul, ini senyum. Ini positif. Dia punya equation contoh 3x kuasa 2 tambah x tambah 8. Ini contoh. Sebab dia adalah positif. Cikgu ulang balik. So yang ini adalah negatif. Dia akan membentuk kesedihan di dalam hidup dia. Contoh. Okey, apa kaitannya cikgu? Okey, di sini contoh dia cakap So kita nak tengok kalau dia kata 2 different root, contohnya kamu tekan kalkulator semalam kan, kamu tekan kalkulator yang ini, contohlah ni contoh. Dia harap dapat nombor yang cantik lah. Dia kalau dia bermaksud 2 different root, bermaksud kamu akan tekan x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 8. Ini maksud dia. Dia ada 2 root yang berbeza huruf nombornya. Okey, yang ni dia contoh x1 sama dengan 5 dan kamu tekan satu lagi pun sama juga. So x2 pun sama dengan 5. Ini kita panggil has 2 equal root. Boleh? Okey, macam mana dengan no real root ni cikgu? No roots. No roots pun boleh, no real root pun boleh. Tak ada masalah. So x1 dia akan wujudnya i. Dia tak boleh. Kita panggil dia imaginary. Imaginary. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat ada bentuk macam ni, i. Yang ini dia bermaksud, okey, cikgu tunjuk satu-satu. Kalau dia ada 2, bermaksud apa? Bermaksud macam ni, kita potong je. Kita ambilkan bayang dia memotong satu garisan. So dia kata 2 different root kan, ini nombor 1. Cikgu fokus, kita balik kepada nombor 1. Kalau different root bermaksud dia ada 2 punca yang berbeza. Sini dia yang sini 1, sini 1. Sini 1, sini 1. Dia berbeza. Okey, macam mana dengan has 2 equal root pula yang ni? Yang ni pula, ini dah settle. Macam mana dengan equal root? Okey, contohlah kita ada senyum. Ini nombor 2 Dia ada sedih. Dia ada satu lagi garisan dekat situ. Dia menyentuh satu sahaja. Nampak tak? Apa yang cikgu buat sekarang? So, kalau begini, dia cuma ada satu je lah root dia. Contoh, x sama dengan 1 sama dengan 2. X2 dia sama dengan 2. So, dia menyentuh satu sahaja. Sebab tu dia sebut, the equation has 2 equal root. Boleh, yang ini pun satu juga. Dia sentuh dekat sini sahaja. Ataupun nama lain dia, kita panggil dia tangent. Apakah itu tangent? Tangent adalah satu garisan bila mana ada curve. Dan garisan tangent itu memotong pada satu titik sahaja. Ingat kalau ada soalan tangent berkaitan dekat soalan type of root, sebenarnya dia adalah the equation has 2 equal root. Boleh faham ke ni? Ke dah pening? Okay. Tak apa, nanti kita tunjuk contoh satu-satu. Ini permulaan memanglah ada yang faham, ada yang tak faham. So the equation has no real root. Bermaksud dia apa? Bermaksud dia ada graf. Cikgu tulis kat belah sini nampak nombor 3. Kita ambil senyum, 1, sedih 1. Bermaksud yang ni dia tak ada root. Bermaksud dia punya garisan tu tak kena pun. Boleh faham?
Okey, kalau dah faham yang ini, kita kena faham satu benda lagi. Cikgu padam semua sekali. Cing 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 cing. Ha, padam semua sekali. So sekarang ni kita fokus pada 3 benda yang kita nak sebut tadi. Ha, cikgu fokus ke dalam sikit. So dia ada formula dia. Kalau dia kata two different root, kita pakai sahaja yang ini. Boleh B kuasa 2, B square minus 4AC greater. Okay, greater than 0. Kalau ini dia adalah greater than 0. Kalau equation has two equal root, kita ambil B kuasa 2 minus 4AC sama dengan kosong. If the discriminant B kuasa 2 minus 4AC less than 0. Kamu kena hafal yang tu je. Senang je. Cikgu bagi tips sikit nak hafal dia kan. Okey lah. Kalau dia ada two different root ataupun two distinct root. Ini kamu kena faham sendiri. Distinct root bermaksud B kuasa 2 minus 4AC greater than 0. Okey, boleh. Kalau sama, same, cikgu tulis same. Sama pun boleh, bahasa Melayu dia kan. So, kalau sama, ada titik satu je. Ada satu je pertemuan dia tadi. So, kita bolehkan dia sama dengan kosong. Ataupun kalau dia no root, no real root. Dia adalah B kuasa 2 minus 4AC less than 0. Yang ni graf dia macam mana? Yang first ni. Yang first ni macam mana graf dia? Graf dia adalah macam ni. Dia sentuh macam ni. So, dia akan wujud 2. Macam tu, kena faham. Kalau yang nombor 2 ni macam mana? Dia sama. So, bermaksud bila ada graf macam ni, dia sentuh satu sahaja. Dia akan dapat satu sahaja dia punya roots. Kalau 3 pula macam mana? Bermaksud dia tak sentuh. Mungkin ke atas, tak sentuh kan? Ataupun mungkin ke bawah, dia tak sentuh. Yang ni tak kisahlah. Senyum pun boleh, sedih pun boleh. Cuma kena faham yang itu dulu. Boleh faham tak yang ni? Cikgu cuba sampaikan. Yang ni kamu kena faham. Bila nampak je soalan macam tu, kamu terus tulis formula. Bila nampak je soalan macam tu, kamu tulis formula. Tulis formula. Nanti cikgu akan tunjukkan beberapa soalan-soalan yang agak kebat, yang biasa kita tak jumpa sangat, untuk kita bincangkan bersama. Boleh? Sekarang kita go through kepada soalan one by one supaya kamu lebih faham. Ini cikgu ambil daripada buku teks, example number 6. Okey, boleh sama-sama dengan cikgu? Okey, sekarang dia kata determine the type of root. Bila type of root, apa benda nak jawab nanti? Kita kena jawab 3. Sama ada dia adalah two distinct root ataupun two different root. Boleh. Ataupun different root, dia sama je, tulis mana-mana, dia faham tu nanti. Ataupun dia kata two equal root. Itu jawapan yang dia nak. Macam mana kita nak tahu? No real root. Ini jawapan yang kita nak. So, macam mana ni? So, kita kena test lah. Kita kena test 3-3 sekali ke? Itu kita kena faham. Test macam mana? Kita kena test, kita kena tengok. Okey, boleh? Okey, kita tengok Yang ni, kita nak test macam mana? Senang saja. Kita pergi dulu sini. Cikgu jawab A dulu boleh? A. Cikgu buat cantik-cantik untuk kamu ni. X kuasa 2 tambah 5X minus 6 equal to 0. Sekarang ni nak pakai apa? Kalau disebut type of root, terus ingat dalam kepala kamu B kuasa 2 minus 4AC. Ini yang paling penting sekali. Okey, sekarang cikgu masukkan B kuasa 2 minus 4AC. Sebelum kamu belajar kuadratik ni, kita dah belajar dah part 1. Macam mana kita nak kenal dia punya A, dia punya B, dia punya C. Sekarang dah ikut kosong, dah cantik lah. Dia dah ikut general form, tak ada masalah. So, sekarang A sama dengan berapa? A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan negatif 6. Boleh nampak tak ni? Yang ni depan dia 1, A. B dia adalah positif 5. C dia adalah negatif 6. Yang ni kena faham dulu. Tak nak tulis yang ni pun tak apa, tak ada masalah. Kalau kamu dah pandai lama-lama, kamu terus buat B kuasa 2 minus 4AC. Lepas tu kamu masukkan B berapa? 5 kuasa 2. Tolak 4. A berapa? 1. C berapa? Negatif 6. Ini macam ni kamu akan tulis. So, 25. Berapa ni? Tambah dengan 24. So, dia akan jadi berapa ni? 49. Okey, cikgu nak tanya kamu, 49 ni lebih besar daripada kosong ke? 49 ni sama dengan kosong ke? Ataupun 49 ni adalah kurang daripada kosong? So, jawapan dia 49 mestilah lebih daripada kosong. So, kita boleh cakap dia adalah two different root. Boleh tak? Senang kan? Tak susah kan? Senang sahaja. Boleh? Two different root. Ataupun distinct root pun boleh. Tak ada masalah. Kamu boleh pilih je mana-mana yang kamu nak suka. Okey, kita pergi kepada soalan B pula. Kita test saja. Kita akan buat sikit-sikit lah. Jadi kamu boleh nampak dan faham overall dia punya soalan macam mana. Type of root macam biasa. B kuasa 2 minus 4AC. Kalau cikgu dah tahu dah macam mana, cikgu terus masuk je. Cikgu dah tahu dah nilai A, B, C. B dia berapa? 4 kuasa 2. Cikgu buat macam tu. 4. A dia negatif 4. C dia sama dengan negatif 1. Cikgu kira ni 4 kuasa 2 berapa? 16. Ni tolak dengan 16. Dia akan jadi kosong. So, kosong yang mana satu? Kosong bermaksud kita buat conclusion. Sebenarnya dia adalah two equal root. Boleh? Ada masalah ke tak yang ni? Example 6. Rasanya mudah je. Yang C tu kamu boleh buat latihan kendiri untuk sendiri. Nama pun latihan kendiri. So, buatlah sendiri. Okey, sekarang ni kita pergi masuk example number 7. Topik ni subtopik ni dia tak berapa banyak sangat. So, kita santai-santai. Kita cuba jawab satu-satu. Okey, bila nampak soalan ini, kita terus baca elok-elok.
The quadratic equation, this one, okay, is constant. Okay, constant ni maksud dia number dia adalah satu number. Has two equal root. Nampak tak ni? Bila dia dah state dah two equal root, cikgu terus buat macam ni je. B kuasa 2 minus 4AC. Apa dia? Equal to 0. Sebab dia ada dua root yang sama. Boleh nampak tak? So, cikgu samakan terus. Cikgu buat terus. B, kita masuk A berapa? Cikgu terus masukkan A dia adalah B pula. B dia adalah K. B dia apa? B dia berapa sekarang? Cuba bagi tahu cikgu. A, B, C dia berapa? Boleh tolong cikgu macam mana nak dapat? So, kita boleh nampak K is a constant. Sekejap. Tengok soalan ni macam pelik. Sekejap. Betul ke soalan ni? Oh, sama dengan KX. Okay, sekarang ni. Yang ini dulu. Kita kena tukarkan, kan bila kita sebut kuadratik, dia kena sama dengan general form, kena equal to 0. Sekarang tak ada lagi, so kita kena readjust dulu kita punya form tu. Cikgu ubah kat sini boleh? Okey, tambah 3 tolak KX. Ini memang orang cakap apa? Prior knowledge yang kamu kena faham dan mudah sahaja. Sekarang ni kena susun lagi ke cikgu? Ya, kena susun lagi. Ya, kena susun lagi sekali. So macam mana nak buat? Sekarang ni kita ingat tak X kuasa 2 A X kuasa 2, BX tambah C kan? So, kita kena susun ikut macam ni. Susun. Depan ni X kuasa 2, nombor 2 dia X. Nombor 3 ni barulah nombor. Ini constant. Dia ada cakap dekat situ, K adalah constant. So, yang ni kita punya yang ni masih lagi tidak menarik sebenarnya. Sebab dia tak ikut turutan. So, cikgu ubah sikit. Yang ni cikgu bawa pergi nombor 2. Tempat dia memang di situ. Boleh faham? Tambah K, tambah 3. Sama dengan kosong. Okey, sekarang dah nampak kan? Dah cantik dah. Okey, so sekarang ni baru kita masukkan. A dia berapa? Cikgu nak tanya kat kamu dulu. Kita tanpa, kamu tengok je. A berapa? A sama dengan 1. Oh, betul lah cikgu. B sama dengan berapa? B sama dengan yang sebelum ni. Sebelum X tu adalah B kan? A, X kuasa 2. Tambah B, X. Tambah C sama dengan kosong. B tu apa? Sebelum X. Tu maksud dia. So, B adalah negatif K. C adalah K plus 3. Boleh tak? Boleh nampak tak? Boleh nampak semua? Alhamdulillah. Kalau nampak, kalau tak nampak tu kena slow-slow sikit lah. So, B kuasa 2 kita masukkan negatif K. Kena buat kurungan je. Anak-anakku. A berapa? A 1. Anak-anakku. So, it's okay. Tambah 3. Sama dengan kosong. Lepas tu kamu boleh expand slow-slow. Kamu akan dapat K kuasa 2. Sini kamu expand dapat berapa? Negatif. Ni cikgu expand terus ya. 4K. Boleh? Okey, tak ada masalah. Tolak dengan 12. Sama dengan kosong. Yang ini dia punya general yang kamu akan dapat sekarang. Kamu kena faham. Lepas tu kita baru masukkan apa pula? So kita boleh kat sini kita boleh factorize. Tolong factorize, boleh factorize guna calculator juga ataupun factorize guna kaedah silang macam ni pun boleh. Tapi cikgu cadangkan pakai calculator, nanti kamu akan dapat nilai dia macam ni. Ini nama dia factorize. Kamu belajar dulu tingkatan 3 dalam topik apa yang ada expand dengan factorization tu. So ini akan jadi K, kamu akan dapat K plus 2 dengan K minus 6. Ini cikgu tak boleh tolong. Ini memang kamu kena tahu sendiri. So, jawapan dia K sama dengan negatif 2. K sama dengan 6. So, itulah jawapan untuk soalan nombor 1. Kamu kena readjust dahulu dia punya equation. Itu yang paling penting. Cikgu padam yang belah sini. Kita terus jawab nombor 2 boleh? Nombor 1 lagi. Nombor 1 lagi kamu jawablah sendiri. So, the root of equation. Okay, tak ada masalah. Kita padam yang atas ni sikit. Supaya macam tak mengganggu kita. So, yang ni dia punya equation. Okay, ngam. Nanti kita readjust ya. Jangan lupa. Real and different. Real and different. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa dekat situ? Cepat, saya beritahu cikgu. The real and different. So bermaksud, kalau different bermaksud, kita dah cakap tadi sebenarnya dia adalah B kuasa 2 minus 4AC. Different maksudnya different root lah. So different root dia kena lebih besar daripada kosong. Boleh? Boleh ke tak? Sekarang cikgu nak readjust boleh kat sebelah sini. Dia punya equation nak samakan dengan kosong. Cikgu salin je balik semula. Okey, tengok betul-betul cikgu buat macam mana. Tolak 2px. Tolak 3 tambah p sama dengan kosong. A dia apa? Ini kena tahu betul-betul. A dia adalah p tambah 2. Apa-apa yang berada di depan x kuasa 2 itu adalah A. Yang ini b dia berapa? B dia adalah negatif 2p. Itu maksud dia. Kamu kena faham yang itu. Itu jangan salah. Rasanya okey juga, tak ada masalah. C apa dia? C semua yang ada dekat sini kamu salin. Boleh nampak ke tak? Boleh ya. P minus. Dia boleh juga ada orang tulis P tolak 3 dengan P negatif 3 plus P pun benda yang sama juga. Tak ada masalah. Benda-benda ni sama. Tak apa. Sekarang ni buat je macam ni. Nak buat ni macam ni. So sekarang kita masukkan sahaja dalam kita punya
menentukan type of root dia. Boleh. So, kita masuk je. B berapa? Negatif 2P kuasa 2. Jangan lupa kurungan. 4. A berapa? P tambah 2. Satu lagi berapa? Negatif 3 tambah P. Sama lebih besar daripada kosong. Okey, bila nampak je lebih besar ni nanti. Allah. Gegar dah cikgu ni kan. Gegar dah. Okey, bila nampak je simbol inequality, sebenarnya nanti kita akan masuk inequality yang kita belajar sebelum ni dalam part 1. Siapa yang lagi masih tak mahir, tolong mahirkan. Nanti kita akan tunjukkan apa yang kita akan dapat sekarang. Okey, kita padam dulu yang ni. Tepi ni kita dah masukkan semua. So, kamu expandkan elok-elok. Kamu akan dapat 4P kuasa 2. Lagi, tolak 4P2 tolak P tolak 6. Lebih besar daripada kosong. Nanti kamu expand satu-satu ya. Nah, ni cikgu shortcut sahaja. So, kamu akan dapat 4P tambah 24. Lebih besar pada kosong. Nah, ini boleh selesaikan cara biasa. Tingkatan 3 ada belajar. Sama dengan negatif 24. So, P sama dengan lebih besar daripada negatif 6. Ini jawapan dia. Boleh. Sebab apa? Nampak dia ada inequality. Daripada soalan dia pun kita dah tahu dah. Mana dia ni? Mana dia ni? Ni nampak tak? Cikgu highlight ni. Cikgu highlight warna kuning. Bila nampak range, sebenarnya inilah dia range. Faham? Bila nampak range, nanti kamu akan jumpa inequality. Range, maksud dia adalah inequality. Sebab tu dia ke atas ni, dia tak tulis perkataan range. Sebab tak ada wujud pun inequality. Yang tu kena faham. Okey, nombor 3C, cikgu tak nak buang masa kamu boleh jawab sendiri. Boleh? Kita terus proceed kepada contoh soalan yang lain. Ini soalan daripada buku teks. So, example nombor 8. Siapa nak tengok? Page 47. 47. Boleh? Given the equation, dia dah bagi equation. Cantik ke tak cantik? Dah tak payah tukar. Alhamdulillah. Has two real and equal root. Express A in term of B. Okey, macam mana maksud dia? Sebenarnya kamu boleh abaikan ni sebenarnya. Kamu bayangkan dia tak ada. Bila kamu tengok benda tu, nanti kamu tak faham. Maksud A in term of B, kamu ada belajar tak sebelum ni tingkatan 2? Tak silap cikgu. Kamu belajar algebraic formula. Boleh? Yang itu kita nak tentukan dia adalah subjek. Inilah dia tu. Algebraic formula tu. Tak apa, kamu akan tengok selepas ini. Kamu akan nampak apakah yang terjadi sebenarnya ni cikgu. Okey. Sekarang ni cikgu salin je soalan. X kuasa 2 tolak 4AX plus 5B. Okeylah, nak senang cikgu tolonglah saya senaraikan A. A 1. B berapa? Negatif 4A. C berapa? 5B. Macam tu maksud dia. Boleh? So, sekarang ni bila dah masuk macam tu, kamu just masuk sahaja. Boleh, kamu masuk sahaja. So, sekarang dia kata 2 equal. Equal bermaksud B kuasa 2 minus 4AC sama dengan kosong. Itu masuk je lah. Negatif 4A kuasa 2 tolak 4 1C 5B sama dengan kosong. Boleh? Last kali kamu akan dapat nanti. Kamu dapat 16A kuasa 2 tolak 20B sama dengan kosong. Boleh? Nanti kamu akan dapat macam mana? Kamu akan dapat A. Sebab dia kata nak A duduk sorang-sorang sebagai subjek. So, kita bawa semua pergi sana. So, cikgu bawa dulu 20B. 16A kuasa 2. Lepas tu, cikgu bawa 16 pula. Jadi, macam ini. A kuasa 2. Betul. Lepas tu, cikgu puncakan. A sahaja adalah punca 20B sama dengan 16. Boleh? Kamu buat jawapan ni dulu pun tak ada masalah. Ni untuk pemahaman. Sampai sini pun Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur. So, bermaksud dekat sini, bila ada sebut express, dia menggunakan algebraic formula. Jadikan A sebagai subjek. Cikgu tulis besar-besar ni ataupun duduk sorang-sorang. Boleh? Ada lagi soalan? Okey, dah habis soalan. Sekarang kita nak analisis sahaja. Boleh tak sama-sama dengan cikgu kita analisis sekejap dan cikgu bagi satu contoh soalan-soalan kebat? Boleh tak? Okey, sekarang cikgu ambil daripada soalan sini. Ini semua clone SPM. Siapa ada buku ni boleh tengok dan jawab. Cikgu tak nak jawab ini ya. Cikgu nak cuma nak bagi tahu sahaja. Okey, tengok soalan 16. Sama-sama tengok dengan cikgu boleh? Determine the nature of fruit. Nampak tak? Disebut nature pula. Tadi sebut discriminant. Sebenarnya dia ada satu benda yang sama. Okey, so macam mana nak test? Kita test sahaja. B kuasa 2 minus 4AC. Type of fruit kan? Cikgu tolonglah kamu. B dia negatif 6. Kuasa 2. Tolak 4. A dia adalah 5. C dia adalah 1. Masukkan 36 tolak 20. So, akan jadi 16. 16 adalah lebih besar daripada kosong. So, nama dia adalah two different root. Boleh faham? Ini maksud dia. Nombor 1 dah settle. Nombor 2 boleh sendiri buat. Macam mana nak buat ni cikgu? Kena ubah dulu. Sebab dia kena sama dengan kosong. Cikgu tolong lagi. Tak payahlah cikgu tolong. Yang ni kamu buat sendiri. Boleh? Tolak 7 sama dengan kosong. Yang ni tolong expand dulu. Nanti kamu akan dapat bentuk general form. AX kuasa 2 plus BX plus C. Ini kamu akan jumpa macam ni nanti. Tolong buat Sekarang kita nak analisis sahaja. Okey, kita pergi kepada soalan 17. 17 sama-sama dengan cikgu. 17 boleh? Okay, the quadratic equation bla 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 where P is constant has repeated root. Bermaksud repeated root ni maksudnya root pertama dia adalah 1. Root kedua dia pun 1. Bermaksud ini adalah two
equal root. Nak pakai formula apa? Pakai sama dengan B kuasa 2 minus 4AC sama dengan kosong. Boleh nampak? Cikgu terang nombor 17. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Soalan nombor 18. Kita pergi. Find the range of value of K for the equation. Ini equation dia. Has two different root. Tak ada masalah lah. Senang saja. B kuasa 2 minus 4AC. Different root lebih besar daripada kosong. Find the value of M for which the line. Okey. Yang ini biasa satu je kan equation. Nampak tak? Ni ada satu je equation ni. Yang ni pun equation dia satu. Okey, yang bawah ni dia macam pelik sikit. Ini equation dia ni. Ini equation apa ni? Boleh nak beritahu cikgu tak? Kamu siapa yang pandai-pandai bijaksana. Ini power apa ni? Power 1 kan? So, kalau power 1 dia adalah linear. Linear. Dekat first part cikgu dah terangkan linear macam mana. Linear contohnya bentuk macam ni lah. Straight line. Lepas tu tiba-tiba ada satu lagi equation curve. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi bentuk macam ni. So, first kali bila nak jawab soalan ni, bila ada dua equation, kamu samakan equation tersebut. Samakan macam mana cikgu? Macam ni cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk cara sahaja ya, kamu kira sendiri. So, sekarang ni Y. Masukkan Y ni ke dalam Y bawah ni. So, dia akan jadi macam ni nanti. X kuasa 2 tambah, buat kurungan, MX tambah 5. Boleh? Boleh tak? Kuasa 2 minus 9 equal to 0. Nanti kamu tolong expand yang ni. Kamu akan dapat nanti cantik dalam bentuk A, X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Lepas tu baru kamu tentukan. Dia kata apa ni? At 1 point. 1 point maksud dia kena test pakai B kuasa 2 minus 4AC sama dengan kosong. Maksud dia graf dia jadi macam ni lah nanti. Jadi macam ni. Dia sentuh pada satu point macam ni contoh. Dia sentuh satu point sahaja. So pakai yang ni untuk test. Ini kira test lah. Macam kita COVID kena pergi test. Apa test COVID kan? Contoh. Yang ni dia punya test. Dia punya ubat untuk kita test sama ada kita ni apa benda. Kita ni positif ke? Kita ni negatif ke? Contoh. Dia kena bagi yang senang kamu nampak. Okey. Satu lagi apa ni? Equation ni does not have real root. Tak ada real root. So senang saja. B kuasa 2 minus 4AC less than 0. Betul? Betul. Okey. Yang ni two distinct root. Nampak ada perkataan distinct dekat sini. Dia adalah two different root. Ini pakai formula B kuasa 2 minus 4AC greater than 0. Boleh faham? Yang ini adalah cara-cara untuk menjawab. Dan cikgu ada sebenarnya ada satu lagi di kepala cikgu. Di kepala cikgu ada satu soalan lagi yang tak cikgu bincang kat sini. Contoh dia. Sekejap, kita ambil nombor berapa. Sekarang siapa yang nak buat daripada soalan nombor 16 sampai 21 silakan menjawab sekarang. Okey, cikgu padam dulu sebelum kita pergi ke akhir punya soalan kita, insyaAllah. Harap semua boleh, tak ada masalah. 16 kan? Betul lah, daripada 16. Sekejap cikgu padam sekejap. Cing. Padam semua sekali. Cikgu nak fokus soalan nombor berapa ni ya? Sekejap. Okey. Okey, kita pergi pada soalan 17. Boleh 17? Cikgu zoom sikit 17 boleh? Cikgu tak nampak lah, cikgu zoom sikit. Okey, cikgu zoom untuk kamu. Okey, 17. Semua fokus kat cikgu soalan nombor 17. Cikgu buat kotak untuk kamu, boleh? Suka buat kotak? Kotak, mana kotak? Cikgu buat kotak. Harap-harap kotak cikgu cantik lah. Okey, fokus ini. Oi, cantik rupanya. Okey, sekarang ni contoh cikgu nak buang. Kita ambil highlighter hitam boleh? Hitam ada hitam. Okey. Okey, sekarang ni contoh dia kata has a repeated root. Sekarang ni boleh tak kalau ada soalan tu dia kata has, cikgu padam repeated. Tadi kalau repeated kita cakap dia B kuasa 2 minus 4AC. Apa dia? Repeated root sama dengan kosong. Betul? So, sekarang ni cikgu tak nak ni. Cikgu padam ni. Cikgu ulang sekali lagi ni. Cikgu padam ni. Perkataan repeated. So, adakah dia masih lagi B kuasa 2 minus 4AC sama dengan kosong? Jawapan dia no. Kita ada 3. Okey, yang ni cikgu pecah balik semula. Ini ada different root. Ini ada equal root. Ini no root. Boleh? Cikgu tulis macam ni lah, senang. Yang ni B kuasa 2 minus 4AC greater than 0. B kuasa 2 minus 4AC equal to 0. Satu lagi B kuasa 2 minus 4AC less than 0. Ada 3 kan? So dikata has root. Yang mana antara 3 yang ada root? Cuba kita cikgu. Yang ini ada root cikgu. Ya, bagus. Yang ni pun ada root cikgu. Betul. Yang ni yang tak ada root. So bermaksud dekat soalan kita ni kita kena gabungkan kedua-dua ni. Macam mana nak gabung cikgu? Sebenarnya cara menulis dia bukan ini lagi. So sebenarnya dia memakai B square minus 4AC greater. Betul, ni greater dah ambil. Ya, greater dah ambil, settle. Satu lagi apa yang tak ambil lagi? Yang bawah ni tak ambil lagi kan? Ni tak ambil lagi. So kita samakan di situ. Sama dengan 0. So dia mengubah sign ini sahaja. Yang ni kamu kena faham betul-betul.
Okey, rasanya itu sahaja untuk kita punya session hari ini. Harap semua pun berjaya memahaminya dengan baik. Cuba buat latihan, tak pun cuba jawab daripada soalan nombor 16 sampai 21. Okey, ada apa-apa soalan boleh je ZM cikgu, boleh je WhatsApp cikgu tanya berkaitan dengan jawapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.